Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini bersama saya Imran bin Selamat dalam rancangan Dari Perspektif Terbaru Jitu Padu. Mungkin ada di kalangan penonton yang tertanya-tanya di manakah pengacara kita malam ini, Saudara Hezri Yassin, ya. Jadi untuk makluman semua, sahabat kita sedang dalam keuzuran dan tidak dapat hadir pada malam ini. Jadi pada malam ini saya akan mengacarakan rancangan Dari Perspektif dengan membawakan tetamu yang kita tertunggu-tunggu. Semalam sepatutnya kita bersiaran, tetapi beliau mempunyai komitmen yang lain yang tak dapat dielakkan. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama dengan tetamu kita yang berhormat Senator IRTS Haji Khairuddin. Ya, selamat datang ke studio YB. Terima kasih kerana menjemput. Sihat Ayub ya? Alhamdulillah sihat. Lama sebenarnya saya dah tak jumpa dengan YB kita ni. Dulu sebelum beliau menjadi senator, ahli Dewan Negara, senang nak jumpa. Sekarang ni agak kesibukan lah. Okay. Tapi ada satu isu yang berlaku baru-baru ni yang menemukan kita malam ini. Isu apa? Saya ada baca satu tajuk berita yang agak orang kata panas lah. Yang mana yang berhormat Senator sendiri ada menyebut berkenaan dengan PRU 15, ya, tidak perlu disegerakan. Mungkin penonton pun tahu rentetan yang berlaku sebelum itu, siapa yang mengeluarkan kenyataan, kemudian siapa yang membidas kenyataan sehingga sampai kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh yang berhormat Senator kita. Jadi mungkin malam ini kita nak dapatkan jawapan, ya, secara eksklusif malam ini, bertemu secara berdepan untuk kita membicarakan isu ini. Dan saya percaya isu ini juga sebenarnya menjadi persoalan seluruh rakyat Malaysia. Ya, saya ingat setiap kali hujung penggal, hampir-hampir dah 4 tahun selepas penggal pilihan raya tu, rakyat Malaysia ni macam ternanti-nanti. Ya, tarikh pilihan raya umum, dia jadi macam satu tarikh rahsia, kan? Sampai ada satu orang pernah sebut pada saya, bila dibubarkan parlimen, ya, dia rasa macam hari raya pula kata. Okay. Jadi insyaAllah pada malam ini kita nak tanya beberapa soalan. Kita mulakan dengan mukadimah, soalan yang pertamalah, ya. Apa yang kita nak bincangkan, PRU 15. Banyak khabar yang didengar, maknanya banyak khabar angin. Ada yang kata lepas raya haji, ada yang kata cuti sekolah, ya, ada yang kata sampai hujung penggal, iaitu pada bulan Mei 2023. Jadi pada pandangan IR sendiri sebagai yang berhormat senator, ahli Dewan Negara, sebab dia negara kan. Saya ni ahli Dewan orang kahwin. Okay. Jadi ahli Dewan Negara mungkin dia ada maklumat, agak-agak bila anggaran akan berlakunya PRU yang ke-15. Silakan IR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kepada Ustaz Imran yang menjadi moderator kita pada malam ini, dan terima kasih kerana menjemput saya dalam siri temu bual eksklusif pada malam ini. Soalan tu pun agak panas sebab saya bukan Perdana Menteri, iaitu pada jawapan yang pertama. Adapun demikian, untuk pemahaman kepada seluruh warga net yang sedang bersama dengan kita, melalui Perlembagaan Negara, tarikh pilihan raya ada cara untuk dibubarkan parlimen itu. Ia bukannya pada kuasa prerogatif Perdana Menteri. Itu perlu kita fahami. Ia bukan kuasa prerogatif seorang Perdana Menteri untuk membubarkan parlimen menurut kepada pandangan beliau semata-mata. Tetapi cadangan untuk membubarkan parlimen ini ataupun Dewan Rakyat itu adalah pada kuasa kabinet. Di mana kabinet seharusnya mendapat satu ketetapan dan Perdana Menteri mencadangkan ketetapan tersebut kepada Yang di-Pertuan Agong. Mencadangkan kepada Yang di-Pertuan Agong ini pun ada dua condition, ya Ustaz. Ya. Pertama, bila kita lihat kepada perlembagaan dipanggil advice. Yang kedua dipanggil request. Advice ini maksudnya menasihat. Ya? Sekiranya Perdana Menteri itu mempunyai majoriti, masih lagi mempunyai majoriti, macam sekarang kita ada 114, kita ada majoriti.
Maka Perdana Menteri boleh membawa suara kabinet dan memberikan nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Dan melalui perlembagaan tersebut, walaupun pada hakikatnya perkataan itu adalah perkataan yang bersifat nasihat, tetapi ia adalah satu perkara yang mandatory untuk diikuti oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang kedua adalah request, meminta. Maknanya, apabila Perdana Menteri tidak mempunyai, contohnya tidak mempunyai majoriti, seperti yang berlaku kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini. Apabila tiada majoriti, maka beliau boleh dengan mandat kabinet membawa satu cadangan untuk meminta, meminta supaya parlimen dibubarkan. Namun, Yang di-Pertuan Agong tidak ada keperluan untuk mengikuti request tersebut, perintah tersebut. Okey. Jadi ini condition yang kita kena fahami. Titiknya ialah pertama, tarikh pilihan raya tidak ada pada kuasa prerogatif seorang Perdana Menteri. Ia perlu datang daripada persetujuan kabinet dan cadangan kabinet itu dibawa kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Itu perkara pertama asasnya. Yang keduanya ialah bila dibawa kepada Yang di-Pertuan Agong, ia ada dua condition, dua keadaan, dan keadaan pertama itu wajib untuk diikuti dan keadaan kedua itu tidak perlu untuk diikuti. Klasik example-nya macam saya katakan tadi pada kes Tan Sri Muhyiddin Yassin, apabila beliau membawa suara kabinet kepada Yang di-Pertuan Agong, waktu itu beliau tidak ada majoriti, maka beliau membawa dua perkara. Pertama, sama ada membubarkan parlimen, ataupun kedua, menurunkan kabinet dan digantikan dengan Perdana Menteri baru yang dirasakan mempunyai majoriti atau persokongan majoriti daripada ahli parlimen. Jadi ini yang berlaku tentang tarikh pilihan raya. Jadi ini pemahaman kita yang perlu kita fahami. Yang keduanya ialah tarikh pilihan raya adalah 5 tahun penggalnya maksimum. Dan 5 tahun itu, Ustaz, dia bermula bukan pada selepas pilihan raya umum ke-14. Ia bermula pada sidang pertama Parlimen pada sesi pasca PRU ke-14. Maknanya kalau ikut tarikhnya ialah pada 16 Julai 2018. 16 Julai. Jadi tarikh akhir Parlimen itu hidup adalah pada Julai 2023. So, dia bukan pada pilihan raya diadakan. Bukan pada sidang pertama itu. Jadi tarikh itu bermula pada sidang. Jadi pembubaran perlu dilakukan sebelum daripada tarikh tersebut dan kemudiannya diberikan 2 bulan kepada SPR untuk melakukan pilihan raya pada waktu itu. Jadi soalan itu telah terjawab. Rakyat boleh tahu maksimum kita akan pergi pada 15 Julai. Sebab kita punya sidang pertama adalah 16 Julai. Jadi cukup 5 tahun 15 Julai. Itu tarikh terakhir yang Agong perlu membubarkan parlimen. Tidak boleh lebih daripada itu. Jadi apa pun nasihat yang akan dibawa oleh kabinet kepada Agong akan berlaku sebelum daripada itu. Sama ada ia berlaku dikatakan bulan 10 nanti, ataupun selepas daripada MOU di antara kerajaan dan pembangkang tamat pada 31 Julai tahun ini, ataupun yang kata barangkali pada bulan 12 selepas kerajaan membentangkan bajet, ataupun selepas Raya Cina. Macam-macam tarikh ini yang menyebabkan banyak mazhab. Banyak mazhab ini pada saya, yang saya beritahu kepada jentera PAS, kenapa kita nak fikirkan tarikh yang sememangnya akan berlaku? Jadi kenapa tidak kita gunakan masa yang sedia ada, yang kita ada dalam setahun saja lagi, menjelang Julai 2023, yang itu ultimatum parlimen akan ada sebelum dibubarkan untuk kita buat kerja pilihan raya. Prepare untuk kerja pilihan raya. Bersiap sedia. Bersiap sedia. Baik, itu jawapan daripada Yang Berhormat Senator mengenai persoalan kita yang pertama. Dan itu pembetulan sikit. Saya seperti mana ramai kebanyakan rakyat Malaysia yang beranggapan penggal tu berakhir pada bulan Mei. Tapi kita dapat maklumat tadi sebenarnya pada Julai, pada 15 Julai 2023. Baik, sebelum kita nak bincang lebih lanjut lagi pada soalan-soalan yang berikutnya, suka untuk saya mengingatkan kepada sidang penonton sekalian untuk sama-sama kita like, share dan komen. Lagi banyak anda komen, lagi cepat kita punya kita punya link dapat tersebar dan lebih ramai yang akan dapat mengikuti siaran kita pada malam ini. Baik, tadi IR Yang Berhormat ada menyebut berkaitan dengan prerogatif dan
maknanya bukan kuasa Perdana Menteri lah. Dia kena ada dengan persetujuan kabinet dan sebagainya. Dan Yang Berhormat Senator juga ada menyebut ahli parlimen yang bersama dengan Kerajaan Perikatan Nasional ataupun apa nama kerajaan sekarang saya pun tak tahu. Ada yang kata bukan lagi Perikatan Nasional, wallahualam. Maknanya kerajaan yang ada lah. Yang ada pada hari ini, government of the day, ada 114 kerusi parlimen. Mana ada ahli parlimen yang majoritinya sangat sikit lah. Mana lebih dalam 3 orang ahli parlimen. Itu agak fragile untuk sebuah kerajaan bertahan sehingga tempoh yang Berhormat sebut tadi, setahun daripada sekarang. Macam mana kalau sekiranya salah satu parti politik yang mungkin dia rasakan dia ada saham paling besar dalam kerajaan yang ada pada hari ini, dia kata kami nak tarik sokongan. Kami nak pilihan raya diadakan pada bulan katakan Julai atau September atau Oktober atau Disember. Jadi kami akan tarik sokongan dan dengan sendirinya kerajaan sedia ada terbubar. Apa pandangan Yang Berhormat Senator dalam hal ini? Baik. Pertamanya seperti yang saya katakan tadi, di dalam kita meletakkan ataupun membubarkan parlimen ini, maka dia ada kedua kondisi, yang di mana apabila seorang Perdana Menteri mempunyai majoriti dan dalam kondisi kedua tidak ada majoriti. Dalam kes yang dinyatakan oleh Ustaz tadi, dia tidak ada majoriti. Dia dah tarik. Bila dia dah tarik, tak ada majoriti, maka kalaupun parti itu mahukan Perdana Menteri ataupun kabinet terpaksa memberikan tarikh sebab tak ada majoriti, maka ia bergantung kepada Yang di-Pertuan Agong. Budi bicara itu Pertuan Agong sebab apabila seorang Perdana Menteri tidak lagi ada majoriti, maka kita boleh meminta sahaja. Perdana Menteri hanya boleh request untuk dibubarkan parlimen. Meminta, macam saya kata tadi, bukan satu perkara yang mandatory diikuti oleh Yang di-Pertuan Agong. Sebab itu saya pelik ada parti-parti yang berani mengatakan, oh kalau kami tarik, kita boleh buat pilihan raya. Dia tak sedar kalau bila dia tarik, maka kebijaksanaan itu akan jatuh kepada Yang di-Pertuan Agong. Seperti berlaku kepada kerajaan PN 1.0. Maka akan dilantik seorang Perdana Menteri yang mempunyai kuasa suara majoriti. Kalau itu berlaku maknanya berapa kali tukar Ya, 1, 2, 4 kali. 4 kali. Sebab itu saya tidak faham apa keperluan untuk mempercepatkan dikala kita sedang menghadapi suasana sekarang. Ya, benar, kita dalam proses mengurus COVID-19 dalam suasana pandemik kepada endemik. Tetapi kita perlu juga melihat faktor-faktor geopolitik dunia dan keadaan peperangan di antara Rusia dengan Ukraine, dan keadaan yang Rusia ini bukan negara yang calang-calang, di antara negara pengeluar gas yang besar, tentang isu gandum, yang semuanya akan mengganggu ekonomi dunia. Dan itu di antara aspek-aspek kritikal yang kerajaan akan lihat, kabinet akan lihat. Ya, sebab saya ambil contoh ya. Kalau ditakdirkan tahun depan ekonomi itu lebih buruk, kerana peperangan yang berlanjutan ini, sebab ia bukan sekadar peperangan di antara Rusia dengan Ukraine, tetapi di antara blok-blok di dalam dunia ini yang mempertahankan ideologi perjuangan masing-masing. Jadi kalaulah dikatakan sebegitu keadaannya, kemungkinan besar kerajaan akan membubarkan pada tahun ini. Tetapi bukan kerana satu parti nak. Itu adalah kerana keperluan tertentu yang dilihat secara konsensus di dalam kabinet. Ini yang saya kata ajaran sesat. Ajaran sesat yang mengatakan Perdana Menteri yang berkuasa membubarkan parlimen. Tidak. Ia adalah dalam perlembagaan adalah pada kuasa kabinet, dan Perdana Menteri membawa cadangan kabinet. Dan inilah yang seringkali dinyatakan oleh Perdana Menteri kita. Tapi saya tak faham kenapa ada orang tak faham. Saya sebenarnya baru nak tanya soalan tentang ekonomi tadi. Faktor ekonomi dunia yang kalau dilambatkan pilihan raya, kemungkinan keadaan ketika itu agak sukar. Mungkin faktor-faktor ekonomi yang buruk menyebabkan kos pilihan raya mungkin lebih meningkat tinggi, ataupun mungkin banyak lagi kesukaran yang kita akan lalui dengan harga minyak yang mungkin melambung tinggi. Jadi saya rasa itu sudah terjawab. Kita pergi pada soalan yang paling panas ya. Baru-baru ni keluar kenyataan IR Yang Berhormat Senator mengenai dengan tiada keperluan segera PR 2015. Walaupun
sebahagiannya terjawab tadi. Cuma saya nak tanya, apa sebenarnya sebab IR yang berhormat Senator mengeluarkan kenyataan itu? Adakah ia sebagai respon kepada kenyataan ahli-ahli politik tertentu atau bagaimana? Silakan. Baik, saya jujur terus. Respon kita adalah kepada argumen yang dibawa oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi kepada Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru Presiden PAS. Ya. Pada saya, mengkritik parti itu adalah benda biasa dalam politik. Kan? Ya. Nak kritik PAS ke, nak kritik UMNO ke, nak kritik PH ke, itu politik. As long as kita mengkritik dengan beradab, ada fakta, sebab kita diajar, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ini Islam ajar kepada kita bila berpolitik, kalaupun kamu nak memenangi satu argumen, nak membawa satu isu, pastikan ia bersifat bukan futahmahan, dia adalah bersifat faktual. Bagaimana kita mengolahnya, itu bergantung kepada kesenian dan kebijaksanaan politik masing-masing. Tetapi apabila tekanan diberikan kepada Presiden PAS, saya sebagai Ketua Penerangan PAS perlu bertindak. Ya. Tak kira lah nak perpaduan ummah ke, tak perpaduan ummah ke, PAS konsisten nak perpaduan ummah. Baik. Dan cara saya menjawab, kalau dilihat dalam kenyataan tersebut, tidak ada cacatnya kerana ia tidak ada sifat tomahan, satu, tidak pun menyentuh peribadi Datuk Seri Zahid Hamidi. Ya. Ketiga adalah beberapa nasihat dan untuk dilumatkan dalam perbincangan. Jadi kalau nak jawab, jawab secara tuntas. Ya. Itu cara kita berpolitik dengan cara baru. Anak muda mahukan perbahasan politik yang matang. Bukan jadi clown. Bukan jadi pelawak di dalam parlimen, menjerit sana sini, sampaikan isu rakyat tak bawa. Betul. Jadi argumen di antara ahli politik ni Ustaz adalah perkara yang sihat. Adalah perkara yang sihat. Memang rakyat mahukan kita bukan berbalah tetapi berbahas dengan matang. Sebab itu saya kata mengkritik parti-parti pada saya benda yang normal. Tapi biar benda yang betul, bukan fitnah. Keduanya, janganlah kita kritik kepada individu. Apatah lagi yang dikritik itu ayah kita. Ya. Datuk Seri, Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru Presiden PAS adalah ayah kepada kami semua. Jadi apa salahnya kalau kami mempertahankan ayah kami? Jangan pula rakan-rakan UMNO terasa hati. Ya. Dan sila rujuk kepada kenyataan saya di page PAS, di page saya sendiri, itu adalah kenyataan yang cukup sopan insya-Allah. Baik, saya rasa terjawab apa yang menjadi persoalan semua. Mungkin dia bila kita ahli politik ni bila dia nak membawa satu-satu persepsi, biasanya dia akan bawa naratif seperti apa yang disebut tadi. Kadang-kadang sesuatu itu dibawa dalam bentuk sindiran, dalam bentuk disgrade seseorang tokoh, seperti menyebut menteri yang sedia ada ni tak nak pilihan raya sebab nak makan gaji, sebab takut hilang gaji dan sebagainya. Jadi biasa bila kita lontarkan nyataan seperti itu, kita akan dibalas dengan maknanya jawapan-jawapan yang berbentuk sindiran juga, sehingga ada seorang pemimpin politik yang lain menyatakan bukan sebab menteri nakkan gaji ataupun takut hilang allowance, tapi ada orang nak pilihan raya lebih cepat kerana dia takut masuk penjara. Jadi ini yang kadang-kadang bila berlaku jawab-menjawab, penyokong ni dia makin panas. Terutamanya dalam media sosial pada hari ini, kita tak boleh kawal. Kita macam-macam pendapat. Jadi ahli parti politik yang dilihat bersaing ni, dia mulalah. Dia bela orang ni, dia bela orang ni. Jadi itu menurut yang berhormat Senator tadi adalah suatu yang normal dan satu yang biasalah bagi kita memanaskan dunia politik. Baik, saya nak pergi pada soalan yang berikutnya, iaitu apakah natijah? Ini pun bergantung kepada pandangan yang berhormat Senator lah. Apakah natijah jika PRU diawalkan? Okey. Mungkin ada pandangan lain, tapi kita nak dengar daripada IR sendiri. Kalau diawalkan, apa jadi? Kalau dilewatkan pula, apa masalahnya? Okey, silakan. Baik. Saya rephrase sekali lagi. Perbahasan ahli-ahli parlimen ataupun ahli politik adalah perkara yang sihat sekiranya dia ada adab-adabnya.
Itu asasnya. Jangan fitnah, jangan bawa persepsi yang negatif, bawa sesuatu yang segar, ya, supaya anak-anak muda kita boleh lihat bagaimana keintelektualan ahli-ahli politik kita dalam berhujah. Dan pastinya perlu beradab. Saya tahu siapa yang saya menulis itu. Saya menulis kepada ayahanda saya, Datuk Seri Zahid Hamidi. Beliau adalah seorang yang lama dalam politik. Ya. Kita tak boleh nafikan perkara sedemikian. Beliau bekas timbalan Perdana Menteri. Dan beliau adalah presiden kepada di antara parti yang terbesar dalam negara ini. Penghormatan perlu diberikan dan sebab itu pada saya, kalau dilihat pada ulasan saya terhadap komentar beliau, ada perkara yang cukup beradab. Ya. Ini yang diajar dalam PAS. Kalaupun mereka menghentam dan mengkritik kita, tak apalah. Kita kena beri dengan kebaikan. Kena pulang balik dengan kebaikan. Sebab kata Islam, wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa zu hazin azim. Orang yang membalas kejahatan itu dengan kebaikan adalah orang yang sifat apa? Sifat yang sabar dan orang yang mendapat keberuntungan yang besar. Aim PAS adalah kepada penyatuan ummah, kepada ummah. Itu benda asasnya. Tentang pilihan raya, dia tak timbul melambatkan. Sebab memang asasnya 5 tahun. Ya. Sekarang ni isu timbul nak diawalkan. Baik. Perlu diingat, Ustaz, 6 negeri, 3 di bawah PAS dan 3 di bawah PH telah membuat satu political will untuk tidak mahu melakukan pilihan raya lebih awal. Maknanya kalau berlaku seperti di Melaka, berlaku seperti di Johor, tidak di Sarawak, Sarawak dah habis penggal, ditunda kerana COVID hari itu, di darurat, jadi selepas itu terpaksa dibuat. Tapi kes di Melaka dan di Johor membawa kepada implikasi keuangan. Saya bawa perkara ini dalam pembentangan sidang Dewan Negara. Tak silap saya jumlahnya penggunaan duitnya adalah sebanyak 141 juta saya. Itu baru dua atau beberapa buah negeri. Saya minta maaf kalau nombor saya tak tepat, tapi itulah lebih kurang angkanya. Baik. Cuma maklumat yang saya dapat ialah sekiranya berlaku pembubaran parlimen lebih awal, maka akan berlaku bubar hanya untuk parlimen, tidak pada 6 negeri ini. Sebab 6 negeri ini committed untuk sampai ke hujung penggal. Dan dimaklumkan, Ustaz, kos untuk membawa ataupun membuat 2 pilihan raya secara berasingan ini membawa lebih daripada 2 bilion ringgit. Itu kan kedua rakyat tu. Ya. Kan? Dalam keadaan sekarang yang kita terpaksa berdepan dengan sumber gas yang semakin meningkat, sumber arang batu yang semakin mahal, yang semuanya mengganggu kepada tarikh elektrik. Yang di mana kita tahu kalaulah kerajaan membuat satu polisi dan dasar seperti mana yang sama seperti Singapura, memberikan bebanan itu terus kepada rakyat. Tidak ada sebarang subsidi. Maknanya akan berlakunya kenaikan tarikh elektrik kepada semua isi rumah. Barangkali akan berlaku kenaikan harga barang yang lebih meningkat kerana tekanan atau kesan domino kepada kenaikan harga harga elektrik. Begitu juga dengan minyak. Bagaimana kerajaan terpaksa menampung harga minyak kerana memberikan subsidi kepada rakyat. Walaupun ia dari sudut ekonominya adalah tidak sihat, tetapi hakikatnya itulah kerajaan. Kerajaan perlu memberikan ketenangan dan kesenangan kepada rakyat dalam suasana sukar. Sebab itu pada saya, kenapa perlu diawalkan? Kecuali pada faktor yang dikatakan tadi, kalaulah tekanan ekonomi dunia pada tahun depan lebih meruncing dan kos itu akan lebih meningkat, prediction modelnya sebegitu, maka ada kewajaran untuk kita awalkan. Tetapi bukan kerana kehendak mana-mana parti. Ia adalah pada konsensus di dalam mesyuarat kabinet yang meletakkan kepentingan rakyat nombor satu. Ini Ustaz poinnya. Poinnya, jangan kamu berjuang, kamu sebut rakyat, tapi kamu buat keputusan bukan kerana rakyat. Ya, ada faktor lain. Ada faktor lain. Saya tak nak cerita faktor lain. Itu dia. Baik, terima kasih Yang Berhormat Senator, dan saya nak pergi pada soalan yang berkait dengan portfolio IR sendiri, ya, bukan sebagai ahli Dewan Negara tetapi sebagai ketua penerangan PAS, ya. Sebagai ketua penerangan Parti Islam Malaysia PAS. Soalan ni mungkin terpulang, YB nak jawab macam mana? Apakah strategi PAS? Orang kata strategi jangan tanya. Kalau kita tanya dah tak jadi strategi je. Tapi tak apa, ni soalannya. Apakah strategi PAS bagi menghadapi PRU yang ke-15 dalam keadaan kita nak perpaduan ummah, orang tengok PAS nak bersama dengan siapa ni? Okey. So strategi kita
PN atau MN, ya. Ataupun ada strategi lain yang dia akan menjadi plot twist. Okey. Sekarang orang duk cakap pasal plot twist, ya. Banyak orang tengok Netflix agaknya untuk plot twist. Jadi mungkin apa maklumat yang boleh Yang Berhormat kongsikan dengan kami, sebab rakyat nak tahu. Nak sokong PAS, kami nak tahu PAS ni nak bersama siapa. Ya. Kebetulan. Ni ada soalan penonton pun berkaitan dengan hal yang sama. Boleh tak IR Haji Khairi Nizam Khairuddin dia kata berikan gambaran awal PRU 15 ni PAS bersama PN atau MN versus PH, adakah kita akan usahakan 1 lawan 1 atau bagaimana? Baik. Payah juga kita cerita tentang politik strategi ni dekat dalam karya amat. Saya teringat waktu saya berbincang dengan Ketua Penerangan PKR pada waktu itu, Datuk Seri Iskandar, Datuk Seri Syamsul Iskandar, ya. Ke Tan Sri ataupun Datuk Seri, tak salah saya. Yang di mana waktu itu beliau berada di India, saya di sini, dan kita bersama di dalam bernama. Soalan yang lebih kurang sama ditanya, ke manakah PAS nak membawa dirinya dalam PRU ke-15, dan saya katakan itu soalan strategi, kita tak bincang secara terbuka. Apa yang saya boleh jawab ialah, Ustaz, matlamat PAS jelas. Kita mahukan supaya, kita usahakan supaya berlakunya 2 penjuru dalam PRU ke-15. Maknanya, kita mesti berlawan dengan PH sahaja. Dalam arti kata lain, kami menolak Kamah Besar. Kami tidak akan bersama dengan PH. Jadi kita mesti mencari formula terbaik untuk PAS, UMNO dan Bersatu, untuk kita dan juga parti-parti lain, rakan-rakan komponen lain, untuk kita bersama dalam satu wadah untuk membolehkan berlakunya pertemuan 1 lawan 1 dengan PH. Sebab kita tahu kalau berlakunya 3 penjuru, kemungkinan keputusan PRU ke-14 akan berulang. Sebab dalam keadaan sekarang, Ustaz, ya, tidak ada mana-mana parti politik yang boleh mendabik dada mereka boleh mendapat majoriti yang lebih berbanding dengan parti lain. Sebab sekarang ini kita ada penambahan pengundi sebanyak 6 juta hasil daripada undi 18 dan juga daripada pendaftaran automatik. Maknanya ada mereka-mereka yang tak pernah mengundi sebelum ini, walaupun usianya lebih daripada 18 pun, kali pertama akan mengundi. Jadi ahli politik, penerangan parti-parti politik ini perlu menjurus untuk membaca apakah pemikiran yang ada pada 6 juta ini. Apakah mereka ini memang tidak akan keluar mengundi, ataupun kalau mereka keluar mengundi, mereka ini risk taker, berani mengambil risiko, ataupun mereka yang melihat kepada sosial media sahaja, ataupun mereka yang tak tengok sosial media tapi merasai kesusahan sekarang, dan melihat kenapa perlu ahli politik ini bercempera, bergaduh sesama sendiri nak pelari awal. Keadaan tak stable sekarang. Jadi ini seni kepada penerangan parti-parti termasuk PAS, membaca cara pemikiran 6 juta dan pengundi-pengundi sebelum ini, bukan pada pengundi teras. Sebab pengundi teras pada PAS, pada UMNO, ini mereka yang tidak akan berubah. Memang mereka sokong parti. Ini ada di antara mereka yang melihat kepada tokoh. Ada yang melihat kepada latar belakang pendidikan. Kajian yang kita buat di Melaka dan di Johor, ada di kalangan pengundi-pengundi yang besar juga persentasenya melihat kepada latar belakang pendidikan. Jadi barangkali parti-parti akan bertanding pada PRU ke-15 nanti perlu meletakkan calon-calon yang lebih vibrant, yang mempunyai taraf pendidikan yang cemerlang, kompetensi kan. Qawiyun amin tu ada dalam prinsip PASnya. Dan alhamdulillah di peringkat PAS, kalau dilihat resume ataupun CV calon-calon PAS pada PRU ke-14, memang itu di antara kriteria yang kita letakkan. Tidak semua, tetapi kebanyakannya sebegitu. Jadi itu Ustaz, maknanya intipatinya lah untuk memastikan kita membawa satu naratif yang kita perlu kepada perpaduan ummah, yang di mana dalam perpaduan ummah ini untuk mengelakkan berlakunya pertembungan 3 penjuru di antara seperti yang berlaku pada PRU ke-14. Itu adalah satu cabaran yang besar, tetapi faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita usaha-usaha dulu, lepas tu kita serah pada Allah.
Okey, saya rasa jelas strateginya ialah satu lawan satu, iaitu mengusahakan dua penjuru sebaik mungkin. Kemudian yang berhormat Senator ada menyebut berkaitan dengan, mungkin saya boleh simpulkan winnable candidate lah. Ya. Kita kena akan menyasarkan calon yang boleh menang. Jadi calon-calon yang dianggap boleh diterima oleh terutamanya pengundi-pengundi baru yang kita tidak mengetahui dia punya kecenderungan. Mungkin akan melihat kepada faktor pendidikan, mungkin akan melihat kepada faktor calon itu terkehadapan dalam media. Mungkin zaman ni kita pun tak tahu. Orang kata zaman ni banyak benda dah berubah. Nak menjadi orang yang terkenal, nak menjadi orang yang kita kata ada ramai pengikut, peminat, bukan mesti handsome, bukan mesti rupa paras yang ni. Macam orang kata Khabil Lim. Apa nama tu? Khabil Lim ke Khabil Lim? Yang dia biasa-biasa saja, tapi dia punya pengikut seluruh dunia kan. Jadi mungkin hari ni kita lihat mungkin calon tu bukan mempunyai background politik yang kukuh, tapi dia pandai menarik minat rakyat. Mungkin saya tak tahu, mungkin ada ahli parlimen yang orang panggil, walaupun orang panggil dia drama queen lah, drama apa, drama king ke. Dia bila apa isu berkaitan rakyat, dia boleh berlakon, naik LRT. Orang fikir, dan walaupun dikecam, dia tak kisah. Orang kata, wah, YB naik LRT, siapa ambil video tu. Jadi benda-benda macam ni, walaupun dilihat macam satu mocking, satu ejekan, tapi dia tak peduli. Dia ada follower, dia ada pengikut. Orang tak suka, tapi yang suka lagi ramai. Mungkin ini antara mungkin perkara yang boleh PAS fikirkan juga. Kita bukan nak mewujudkan pop culture dalam politik, tetapi faktor-faktor itu mungkin ada, mungkin perlu. Apa pandangan YB sendiri? Perlukah ada calon daripada PAS yang kita kata terkenal di TikTok, terkenal di Instagram? Bagaimana? Jawapan saya organik. Okey. Katanya satu je, organik. Organik. Sebab pemimpin ini, ada pemimpin yang dilahirkan sebagai pemimpin. Baik. Ada mereka yang train sebagai pemimpin. Ya. Ada yang dipaksa menjadi pemimpin. Ya. Yeah. Ada yang berkehendak menjadi pemimpin. Yeah. Tanpa ada apa-apa, tapi nak jadi pemimpin kerana memikirkan perkara yang tak sepatutnya. Baik. Pada saya, mana-mana calon tokoh, saya tidak melihat hanya kepada faktor umur. Ada di antara kita yang berkata untuk memastikan undian 18 ini, pengundi-pengundi baru ini menerima calon-calon, ia mesti calon-calon yang kita berikan calon-calon yang sifatnya muda, ya, berbanding dengan calon-calon yang berpengalaman. Saya barangkali kerana saya ini bukan dilahirkan sebagai ahli politik. Saya lahir sebagai seorang yang bekerja mencari sesuap nasib, bukan dalam bidang politik. Okey. Saya bekerja, saya belajar di universiti, kemudiannya saya masuk dunia pekerjaan, dan sehingga kini saya bekerja. Saya tidak menggunakan ataupun bergantung kepada dana politik untuk maju. Okey. Sebab saya ada career saya duduk sebagai seorang jurutera. Dan bila kita mengurus syarikat bersifat nasional ataupun international, kita tahu the do's and don'ts. Okay. Kita tahu apa dia punya pros and cons. Kita tahu yang menjadi leaders ini adalah satu perkara yang organik, tulen, bukan dibuat-buat, bukan hipokrit. Sebab kalau kita ada pemimpin yang hipokrit, yang berlakon semata-mata untuk mendapat sokongan, untuk mendapat popularity rating yang tinggi semata-mata, saya tak kata tak penting, tapi saya kata semata-mata kerana itu, maka kita akan dapat pemimpin yang sebegitu. Bayangkan bila kita dapat pemimpin yang sebenarnya retorik, hipokrit. Dia bukan organik, dia bukan tulen. Mungkin YB boleh kaitkan dengan Ukraine. Presiden datang daripada pelakon komedi. Dalam lakonannya dia seorang pemimpin yang menang pilihan raya dan membela rakyat. Tiba-tiba di alam realiti lain. Itu yang asasnya katakan ialah pemimpin-pemimpin muda yang mahu menempatkan diri mereka di dalam politik. Kita tahu pada kuasa media. Ya. Cuma jadilah diri anda. Maknanya, kalau kita nak memposisikan diri kita sebagai pemimpin, kita kena fikir apa yang we can give to rakyat. Apa yang kita boleh bagi kepada rakyat. Kalau cara fikir kita sebegitu, kita manipulate
kita manipulate, itulah hipokrit. Ya. Dimanipulate. Kalau kamu sendiri tidak jujur pada rakyat, di awal kamu mencuba untuk melonjakkan diri kamu sebagai pemimpin, apa lagi nasib rakyat yang akan Ya. datang berdepan dengan pemimpin sedemikian. Sebab itu dalam Islam, Ustaz, dia ajar kepada kita untuk jujur. Mhm. Jujur ini adalah di antara kamu dengan Allah. Situ namanya takwa. Takwa ini adalah satu elemen yang di mana apa saja kamu buat, kamu kena faham, kamu dipandang dan diperhatikan oleh Raqib dan Atid. Ada malaikat yang dihantar. Jadi, apa saja kita buat, sama ada kita nak meningkatkan rating kita ke, ataupun kita nak mendapat sokongan ke, ataupun kita nak menjatuhkan parti lawan sekalipun, ia perlu berteraskan kepada framework yang telah ditetapkan oleh Islam. Ia mesti jujur, ia mesti ada nilai takwa. Sebab itu pada saya pernah belajar dengan tok guru saya, dia kata apa? Kalaupun kamu tidak dikenali oleh penghuni bumi, biarlah kamu dikenali oleh penghuni langit. Ya. Maknanya, bacaannya ialah bukan bermaksud itu bacaannya tak payah glamour lah. Bukan itu maksudnya. Ataupun tak payah popular lah. Bukan itu isunya. Isunya ialah kita mencari asas yang sepatutnya. Asas ni ialah biar perkara yang bersifat organik. Keduanya, kita usahakan untuk dikenali supaya bila kita dikenali, idea-idea yang kita bawa itu akan dipasarkan kepada rakyat. Jadi, yang menjadi cabaran kepada pemimpin-pemimpin politik ialah bagaimana memasarkan idea tersebut. Ya. Itu, Marketing. marketing. Itu je sebenarnya. Jadi, asasnya ialah mesti kembali kepada Islam dan bagaimana seni untuk kita memasarkan idea kita itu terpulanglah kepada parti-parti untuk menguruskannya. Baik. Saya suka apa yang disebut oleh IR yang Muhammad Senator tadi. Mesti bersifat organik. Ya. Saya rasa tepat dengan kata-kata saya nak Abu Bakar As-Siddiq. Disebut apa? As-sidqu amanah. Wal kadhibu khiyanah. Ya. Bersikap benar. Jujur itu adalah amanah. Dan berlakon banyak ni khianat. Jadi sebelum menjadi pemimpin lagi dah khianat. Macam mana kalau dapat jawatan, dapat terbentang depan mata. Ya, kelebihan-kelebihan yang boleh manfaatnya diambil daripada jawatan. Di peringkat awal lagi kita telah khianat dalam marketing tadi, memasarkan diri dalam dunia politik. Baik. Yang berhormat Senator IR Haji Khairil Khairuddin, ya, kita telah bersiaran lebih kurang 40 minit. Kita nak sampai pukul apa ni? Kita tengok YB kita bertahan sampai pukul apa. Okey. Saya nak pergi pada soalan berikutnya, iaitu mungkin ada kajian-kajian yang dibuat tentang sejauh mana sikap pengundi. Kalau kita lihat antara faktor kemenangan Barisan Nasional di PRN Melaka dan Johor, dikatakan rakyat kebanyakannya sudah tidak minat ataupun sudah bosan dengan ahli politik. Jadi, strategi yang digunakan oleh jentera pilihan raya Barisan Nasional ialah dia kepung dia punya pengundi tega dia supaya turun mengundi. Jadi, ada pandangan yang kata walaupun parti-parti yang bertanding yang lain ada peningkatan undi, tetapi oleh kerana minat rakyat dah malas, menyebabkan menang besar parti Barisan Nasional. Mungkin Yang berhormat Senator ada pandangan apakah itu juga akan berlaku dalam PRU ke-15. Rakyat tidak minat mengundi. Silakan. Baik. PRN Melaka dan Johor telah pun berlaku. Dan kita tahu apa keputusannya. Kepada parti yang tidak menang, di antaranya PAS dan Perikatan Nasional, maka kita kena kembali kepada drawing board. Ya? Back to the drawing board, kita kena lakarkan kembali apakah strategi kita untuk kita berdepan dengan PRU ke-15. Apakah rakyat muak dengan politik? Apakah pengundi-pengundi baru tidak mahu keluar untuk mengundi seperti yang berlaku di Johor dan juga Melaka? Ya. Ataupun pengundi-pengundi luar yang tidak balik ya, daripada Selangor wilayah tak nak balik, apatah lagi yang bekerja di Singapura ya, yang dekat dengan Johor Bahru dan sebagainya. Pada kita ialah apa pun yang berlaku, kita perlu meningkatkan kesedaran rakyat untuk berpolitik. Sebab rakyat kena faham kerja sehari itu, iaitu pada hari pembuangan undi itu, akan membawa natijah kepada 5 tahun kehidupannya selepas itu. Baik.
Jadi, kalau kita tidak minat dengan politik, kalau kita bosan dengan tingkah laku, dan Ustaz, saya ada cynical thinking lah. Kata saya rasa memang memang ada sebahagian ahli politik ni yang buat perangai ni macam clown ni, macam joker ni, ya. Memang untuk bagi rakyat bosan. Supaya dia tahu kalau rakyat tak keluar mengundi, dia akan menang. Ya. Dan rakyat sekarang ni, oleh kerana perangai yang tak molek ahli politik yang beberapa kerat ni, yang memang kerjanya pagi petang siang malam fikir pasal hal peribadi dia saja, akan menyebabkan dia menganggap semua ahli politik sedemikian. Sedangkan mereka-mereka inilah telah membangunkan negara daripada kemerdekaan sehingga kini. Ya. Kan? Sama ada mereka itu daripada kerajaan maupun pembangkang. Kalau pembangkang menjadi ejen check and balance, kerajaan perlu membawa suara rakyat. Poin saya ialah kerajaan dan pembangkang bekerja daripada kemerdekaan sehingga apa yang berlaku pada kerajaan kepada Malaysia sekarang. Jadi kalau kita nak membakulkan semua ahli politik itu dalam satu bakul, ada satu benda yang salah dan silap. Baik. Sebab itu pada saya menyeru kepada rakyat di luar sana, endahkan perangai-perangai ahli politik yang sebegini. Endahkan mereka. Yang penting ialah lihat track record parti-parti itu. Kalau tuan-tuan memilih kerana parti, lihat performance parti. Boleh rujuk kalau PAS kita ada kerajaan Kelantan yang kita telah memimpin lebih daripada 30 tahun. Ada isu, tuan-tuan boleh baca, tuan-tuan boleh rujuk. Pastikan kalau tuan-tuan rujuk dalam sosial media, tuan-tuan kena rujuk juga kepada Urustia, webpage Urustia Kerajaan Negeri Kelantan. Baru kita boleh pertimbang. Ya, ya. Ini kita baca satu sumber tapi kita tak timbang dengan sumber daripada kerajaan negeri tersebut, tidak adil. Biar kita menimbang dengan adil. Kita ada kerajaan Terengganu, dalam keadaan kita mendapat royalti 1 bilion setiap tahun, tidak ada timbul isu rasuah. Ya. Penyalahgunaan kuasa. Dekat 4 tahun dah kita memimpin sekarang ini. Kan? Itu track record kerajaan. Kedah, walaupun kita mengambilnya dalam jangka masa yang singkat ini, track record pelaburan di negeri Kedah amat menarik. Ya. Sehingga kan kilang kereta Porsche, barangkali Ustaz Imran bawa Porsche kot. Saya rasa bukan Ustaz Imran, saya pun tak mampu. Tapi nak kata, dia buka kilang di sini? Kilang di Kedah itu adalah kilang pertama di luar daripada Eropah. Oh. Jadi bayangkan, kenapa Kulim yang diambil? Kenapa Kedah yang diambil? Jadi, ini semua adalah track record yang ada pada PAS dalam kita memimpin 3 buah negeri ini. Jadi, tuan-tuan juga berhak untuk melihat performance kerajaan parti-parti lain. Sama ada di Perak, di Selangor, di Johor, di Melaka yang baru saja menghadapi PRU ke PRN. Ya. Boleh lihat dengan adil. Dan boleh memberikan undi anda kepada mereka melalui parti masing-masing. Dan, kalaulah ditakdirkan tuan-tuan dan puan-puan memilih calon kerana individunya, kredibilitinya, karismanya, di antara perkara yang saya minta untuk tuan-tuan lihat adalah akhlaknya. Ya. Akhlak ini ialah kalau kita tak jujur dengan Tuhan, macam mana kita nak? Ya. Kita bukan nak menjadi dipanggil mengambil tahu hal orang. Kan? Ini hal peribadi. Kita tak boleh tahu, itu hal peribadi, dia berbeza. Tidak begitu. Islam mengajar bila kamu menjadi pemimpin, kamu mesti menjadi orang yang paling taat dengan Allah. Bila kamu taat dengan Allah, kamu tak akan ambil rasuah. Kamu tak akan salah guna kuasa. Kamu tak akan berzina. Kamu tak akan buat benda-benda pelik pada anak orang. Sebab anak orang tu akan datang anak kamu juga. Ya, ya. Apa perasaan kamu kalau kamu buat begitu kepada orang, buat begitu pada anak kamu? Benda ni adalah benda yang diajar daripada sekolah lagi. Bagaimana kalau semua itu berbentuk persepsi, YB? Macam saya kata, persepsi yang salah itu bukan politik Islam. Yang saya maksudkan ialah kalau terbukti, janganlah buat benda begitu. Jangan pilih pemimpin begitu. Rosak anak-anak kita. Bayangkan, kita memilih pemimpin yang tak ada akhlak. Yang tak takut pun dengan Tuhan. Walaupun rakyat lihat, dia boleh bekerja. Dia boleh perform dari segi, maksudnya, dia sebagai wakil rakyat, perform. Tapi, kalau melihat dari segi akhlaknya, dari segi peribadinya dengan Tuhan, ada masalah. So, YB berpandangan maknanya tidak patut dipilih. Ya, sebab saya bercakap tentang ahli politik Islam. Orang bukan Islam, dia ada hal dia, agama dia, itu hal dia lah. Baik. Kita tak nak campur. Okay. Yang saya maksudkan ahli politik Islam. Sebab negara kita majoritinya adalah umat Islam. Dan saya bukan masuk, saya katakan, ini
ahli politik yang masuk campur hal peribadi. Ini bukan isu hal peribadi. Isunya ialah kamu akan menjadi pemimpin kepada anak-anak saya. Contoh kepada rakyat. Ya, contoh kepada rakyat. Jadi kalau kamu sendiri tidak jujur pada Tuhan, tak ikut ajaran Islam yang sebenar, macam mana kamu nak menjadi pemimpin? Ini bukan hal peribadi. Ya. Ini hal tamadun. Betul. Bukan isu peribadi. Kalau kamu rasa kamu tak nak hal peribadi kamu ini dimasuk campur dalam politik, jangan jadi ahli politik. Hiduplah dengan kamu. Orang pun tak peduli. Orang pun tak peduli. Okey. Okey, saya rasa jelas yang itu. Wah, kita dia panah dia mungkin turun ni. Kita berada pada minit-minit akhir. Saya ada menerima soalan, saya tak pasti soalan daripada penonton atau ada yang message kepada penerbit kita. Malam ni saya bukan penerbit. Malam ni saya pengacara. Okey. Ni soalan. Jika UMNO BN berjaya mendesak PRU 15 dipercepatkan, adakah YB Senator yakin PAS akan dapat sokongan rakyat secara majoriti melalui Perikatan Nasional? Adakah PRU 15 akan menyebabkan ekonomi kita lebih baik? Dia macam ada dua soalan. Okey, saya bagi sekali lagi. Kalau berjaya PRU 15 dipercepatkan, bukan kerana faktor parti lah, dia dipercepatkan, adakah PAS boleh mendapat sokongan melalui Perikatan Nasional? Dan soalan dia yang kedua lah, saya pisahkan soalan ni. Soalan yang kedua, adakah PRU 15 ni kalau dia berlangsung lebih cepat, ekonomi kita akan lebih baik? Itu, silakan. Baik. Dua soalan. Pertamanya ialah macam saya katakan tadi, tidak ada mana-mana parti yang boleh menjamin sokongannya pada PRU ke-15 ya, kerana ada penambahan pengundi yang ramai dan suasananya berubah. Pak, politik ini bukan statik saya. Dia very dynamic. Dan apabila kita juga mempunyai sumber-sumber sekunder selain daripada sumber primer dari sudut maklumat, pastinya akan ada perubahan yang lebih mudah dalam politik. Dan apabila rakyat telah membuat ketetapan pada PRU ke-14, maknanya rakyat berani menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional pada waktu itu yang telah memimpin dekat 60 tahun, maka rakyat juga ada keberanian untuk membuat sesuatu yang baru pada PRU ke-15. Jadi PAS sekarang ini kita komited dengan Perikatan Nasional dan kita usaha untuk memasarkan idea dan juga vision yang kita mahukan melalui Perikatan Nasional. Tapi asasnya kita mahukan dalam pilihan raya mesti satu lawan satu. Yang keduanya tentang ekonomi, macam saya katakan tadi, patut kestabilan ialah yang di mana apabila kamu mempunyai suara majoriti, ya. Jadi sama ada kalau kita buat pilihan raya awal ini baik untuk ekonomi ataupun tidak, macam saya katakan tadi, kalau pilihan raya itu awal, maknanya berlaku pemisahan antara 6 negeri dengan state dengan federal, di situ saja dah rugi 2 bilion. Itu dah satu dah. Jadi bagaimana kita katakan itu adalah indikator yang menambah baik ekonomi? Jadi kenapa tidak kita bagi peluang kepada Datuk Seri Ismail Sabri? Saya yakin dengan brand keluarga Malaysia yang kita sedang bawa sekarang. Dan menariknya, Datuk Seri Ismail Sabri itu daripada Barisan Nasional. Kan? Dan kita dalam Perikatan Nasional, termasuk kawan-kawan daripada GPS, kita boleh menerima beliau sebagai Perdana Menteri. Maknanya kita mahu bekerja. Keterbukaan. Itu maksud saya. Kalau kawan-kawan yang bukan daripada Parti Barisan Nasional pun boleh menerima PM kita sekarang untuk membawa wadah keluarga Malaysia sampai ke penghujungnya, iaitu sampai ke tamat tempoh, kenapa kamu nak pilihan raya lebih awal? Itu yang saya cannot brain. Dalam bahasa mudahnya lah. Jadi saya menyerulah sebagai yang akhirnya ialah kita kena fokus kepada penambahbaikan ekosistem yang ada dalam negara kita sekarang. Kita baru keluar daripada pandemik COVID-19. Ekosistemnya telah berubah. Jadi kita kena membaik pulih ekosistem tersebut. Hatta kita perlu improvise dan menambah baik ekosistem untuk rakyat lebih mudah. Dan dalam keadaan suasana sekarang yang geopolitiknya amat dinamik, kita sebagai negara yang sedang membangun, pastinya kita bergantung kepada perniagaan kita, pelaburan kita, negara-negara luar. Dan juga bergantung kepada sos sumber-sumbernya. So semua itu ada efek kepada ekonomi dan perjalanan rakyat. Jadi sila berikan kepercayaan kepada Perdana Menteri kita sekarang untuk beliau dan rakan-rakan kabinet fokus membentuk dan menambah baik ekosistem yang sedia ada. Dengan harga ayamnya lah, dengan harga barang lah, macam-macam semua tu, ia memerlukan kepada kabinet ini bersatu
Fokus. Jangan ada lagi suara-suara yang mahukan pelihara awal apa sebagainya. Berikan peluang kepada kabinet. Dan kalau kabinet members rasa telah tiba waktunya kerana faktor yang lebih besar untuk dibubarkan parlimen, kita berikan kepercayaan kepada mereka untuk memberikan nasihat kepada Di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Wallahu a'lam. Baik, saya rasa jawapannya sangat tuntas daripada tetamu kita. Dulu saya biasa berbual-bual sebagai orang biasa lah. Tak silap saya dengan IR ni, yang bermaksud senator sebaya, sama-sama umur. Kita biasa jumpa sebelum ni dan sekarang beliau merupakan ahli Dewan Negara. Siapa tahu akan datang beliau merupakan Menteri Penerangan yang baru dan mungkin kita akan bertemu lagi di Kementerian Penerangan. Okay. Wallahu alam, kita tak tahu apa yang akan berlaku akan datang. Cuma untuk malam ini saya rasa cukup puas dengan perbincangan yang telah kita sama-sama lalui hampir 1 jam. Mungkin saya nak bagi peluang 1 minit atau 2 minit kalau YB Senator ada apa-apa pesanan kepada bakal-bakal pengundi untuk PRU 15 sebagai yang terakhir. Silakan. Baik, negara ini akan maju apabila dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang jujur kepada Tuhannya. Baik. Jadi carilah pemimpin-pemimpin yang berakhlak, khususnya berakhlak di depan Allah, dan pastinya negara akan menjadi pulih daripada sebarang masalah rasuah dan salah guna kuasa. Dan negara kita ini majoritinya Melayu. Cuma jangan dilupai sahabat-sahabat kita yang bukan bumi putera. Ya. Yang sebenarnya mereka juga ada hak terhadap negara ini. Dan sebagai seorang pemimpin Islam yang berpegang teguh kepada prinsip Islam, keadilan harus diberikan kepada semua. Wallahu a'lam. Baik, kita telah bersiaran lebih kurang 1 jam. Ini rancangan baru. Rancangan yang mungkin dia tidaklah setaraf seperti produksi-produksi yang telah lama, tetapi kami hendak mempersembahkan dari perspektif terbaru, jitu dan padu. Jadi tuan-tuan, sokong rancangan yang kita akan siarkan pada masa-masa akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik. Kalau anda mempunyai apa-apa cadangan, tajuk-tajuk untuk dibincangkan, boleh tulis di ruang komen. InsyaAllah kita bertemu lagi sehingga pada masa akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama.